tadi, kedudukan istimewa Bumi Putra, anak-anak negeri Sabah dan Sarawak juga dan orang asal jelas ini telah termaktub dalam Peragaman Persekutuan, meliputi aspek reserve kota dalam perkhidmatan awam, pendidikan dan juga lesen permit kerajaan. Seharusnya ini tidak perlu dipersoalkan. Namun demikian, polisi kerajaan yang ada tidak patut menggunakan peruntukan secara tidak berlaku adil kepada warga berbilang bangsa di negara ini. Tambahan pula ada di kalangan kita yang menggunakan slogan keistimewaan dan ketuanan untuk melangsungkan politik kepatian. Perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku dan perlu ditentang. Pelaksanaan dasar afirmatif perlu melaksanakan prinsip adil dan seksama untuk just and equitable. Penekanan bukan sahaja untuk mengurangkan jurang pendapatan antara kaum, malah juga pendapatan antara golongan elit Bumi Putra T20 dan Bumi Putra berpendapatan rendah B40. Keutamaan sepatutnya diberikan ke atas usaha untuk remove the barriers to succeed, not to have perpetual assistance atau budaya tongkat secara berpanjangan. Fokus untuk diberi kepada usaha memberi modal dan capital, knowledge and skill. Yang paling utama menekankan daya ketahanan iaitu grit and endurance. Affirmative action should be based on merits and accountability. We must not only give carrot but also should provide stick. Mengenai pemangkin kuota ikuti Bumi Putra, saya berpandangan bahawa kerajaan tidak seharusnya mencari jalan singkat dengan memberikan ikuti secara terus kepada kaum Bumi Putra. Terdapat pelbagai masalah yang berbangkit seperti Alibaba sabotaj pemberian kontrak kepada kroni yang mana hanya mengkayakan golongan setengah pihak saja. Fairness in getting rewards is unimportant as fairness is going through hardship. Prinsip ini perlu dimasukkan dalam setiap tindak afirmatif yang ada. Most important thing, dengan izin, we need to monetize our country's wealth for the people, nations and the nations, not just to enrich our crony. Datuk yang kedua, saya juga mendapati bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini tiada fokus merangsangkan ke atas kepentingan perpaduan. Integrasi antara kaum perlu bukan hanya menerusi dalam bidang pendidikan, kebudayaan, bahkan juga menggunakan kaedah ekonomi yang ada. Datuk berdoa untuk penutup, pada masa ini kedudukan Malaysia di Asia Tenggara bukan lagi seperti 10 tahun yang lalu. Sebaliknya kini sudah pun digelar sebagai mangkin tenat ataupun segmen of ASEAN. Indonesia, Vietnam, Thailand pada bila-bila masa boleh meninggalkan kita dari aspek ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Oleh demikian, rancangan pembangunan negara tidak sepatutnya hanya cantik dan kemas di atas kertas, namun hakikatnya ia gagal bila tiba proses pelaksanaan. Lihat saja pencapaian rancangan Malaysia ke-11 dan rancangan Malaysia yang lain. Seharusnya setiap sen dan ringgit yang dibelanjakan perlu ada ketulusan, accountability, di samping memastikan setiap aktiviti yang dicadangkan dilaksanakan kelak memberi manfaat kepada rakyat di negara ini. Kita juga perlu mencari jalan penyelesaian segera. Seterusnya selesaikan bara utama pembangunan proses negara seperti rasuah, nepotisme, ketirisan dan salah guna kuasa. Selagi anasir buruk ini ada, macam mana mampan pun rancangan, ia pasti sukar untuk dilaksanakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas ruang yang diberikan.